nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fadilatul Imam di Jawatankuasa Surau Asy-Syakirin, Tuan Guru, Tuan Haji, semua bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan keizinannya. Allah berikan lagi peluang untuk kita hadir dan masih lagi berada di bumi yang Allah yang penuh dengan keberkatan atas berbaki umur kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa jadikan kita orang-orang yang bersyukur dalam nikmatnya, lebih-lebih lagi nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat keamanan yang sedang kita kecapi di atas muka bumi ini, terutama di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Alhamdulillah, di luar sana dalam keadaan salut dan sebagainya, saya tengok beberapa tempat jam lah, apalah, dah macam dia orang nak balik raya kepada dia. Kawan-kawan lah tengok tunjuk dia punya update, macam-macam. Jadi kisah beberapa hari atas perintah dunia itu sendiri, maksudnya di dalam dunia itu sendiri, buat terima sesuatu ujian yang Allah berikan kepada kita, kalut, panik dan sebagainya berada dalam diri manusia. Ini sifat manusia, panik, cepat paniknya. Bukan cakap siapa, kadang-kadang kita pun gitu juga lah. Allah takdirkan sebenarnya apa yang berlaku ini, kalau kita fikirkan yang baik, maka jadi baik. Kalau kita fikirnya buruk, maka jadi buruk. Apa pun yang penting bagi kita ialah sangka baik dengan Allah. Apa sebab yang berlaku COVID ini, apa sebab, apa hikmah yang berlaku, apa yang Allah nak beri persoalan besar dalam diri kita atas wabak yang ada sekarang ini. Kita pun tak tahu ni esok lusa ni boleh berjemaah macam ni lagi ke apa dan sebagainya kan. Tapi ialah berak PKPB, kita bolehlah meneruskan berdasarkan garis panduan yang telah yang sedia ada. So inilah hakikat dunia kita dalam kehidupan manusia yang lemah. Lemahnya kita juga kadang-kadang kita membuatkan memberi satu pengadilan yang salah terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita, dengan melakukan tindakan-tindakan seolah-olah kita sayangnya nak tinggal dunia, seolah-olah begitu, ya. Sedangkan ujian ini sebenarnya kalau kita tengok dalam, banyak macam-macam kan. Baik buruk, fikirlah yang terbaik. Dan siapa sangka dalam keadaan yang begini, kalut-kalut sini pun Allah masih lagi izinkan untuk kita sentiasa hadir bersama sahabat-sahabat berjemaah. Kekuatan istiqamah ini yang perlu diteruskan. Kita tak tahu ujian yang akan datang, ujian-ujian yang seterusnya. Ada sahabat yang diuji, akhirnya kecewa kerana tak dapat hadir berjemaah dikala dia sentiasa hadir di berjemaah. Ada orang yang sentiasa diuji sampai sudah tak datang-datang berjemaah. Itu ujian juga sebenarnya. Ujian bagi mereka, ujian bagi kita dan bagi mereka. Mereka merasakan bahawa ni prime time ni, antara maghrib dan isyak ni
Tambah-tambah buletin utama ni Ustaz. Waktu ni buletin utama. Sedangkan dalam dunia sekarang ni, apa pun berita boleh ulang, apa pun informasi kita boleh baca, fikir sahih atau tidak dan sebagainya, apa pun sebenarnya itulah keadaan berlaku. Begitulah dalam keadaan kita, dan kita berbalik kepada Allah. Apa pun kita jaga Allah, Allah jaga kita. Dan kalau kita duduk di tempat pemerintah pun bukan senang nak menguruskan rakyat. Kita yang nak menguruskan anak-anak pun tonggang ladang kita dan sebagainya kan. Ini kan nak menguruskan satu rumah, satu gudang yang besar, satu negara yang besar. Buat itu salah, buat ini tak salah, buat ini salah, buat itu tak betul, ini tak betul, semua segala-galanya. Kita berbalik bahawa Rasulullah SAW sendiri pun sentiasa diuji. Rasulullah yang insan kamil pun, Amirul Mukminin, insan kamil pun melakukan, buat sesuatu tindakan, ada juga yang bantah dan sebagainya. So bila mana kita bermusyawarah, itu pentingnya bermusyawarah. Buat sesuatu ada mesyuarat, ada sepakat, bukan kata di kita seorang saja, terima pandangan dan sebagainya, maka kita laksanakan. Kalau di sebaliknya ada orang tak betul, kata ini tak betul dan sebagainya, so itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita syura bainahum itu penting. Maka setiap apa yang telah dilaksanakan oleh pemimpin pemerintah, pastinya mereka telah berbincang dengan ahli-ahli yang pakar dalam bentuk nak jaga ekonomi, dalam bentuk nak jaga kemaslahatan, dalam bentuk apa sahaja. Begitu juga dalam mengawal selia kehadiran kita di rumah ibadat, rumah Allah. Semua mereka ini berbincang, bukanlah mereka buat keputusan sendiri. Jadi kita redha, pasrah dan sangka baik dengan apa sahaja keputusan. Dan mudah-mudahan yang penting pada kita, jangan stres dan kehidupan. Kerana kalau kita menyangkut saja arus yang telah ditetapkan, memang pening kepala, stres dan sebagainya. Macam itu, macam ni lah. Nak buka sekolah, tak buka sekolah, orang marah. Buka sekolah, orang marah, kan? Bising. Saya pun bertalu-talu. Parent yang kata, buka ke tak, buka lah. Kita kata tunggu dulu, jangan panik, sabar dulu dan sebagainya. Lepas tu kalau tutup, kenapa tutup? Anak saya nak belajar apa? Macam tu kan. So itu dalam konteks itu kan. Tengok sekolah pun boleh berkumpul. Tengok, dah buka pun salah kan. Kita pun faham frontliner yang ada tu lagi letih. Yang duduk di hospital, yang duduk di polis, tentera dan sebagainya tu, mereka ni dari dulu sampai sekarang geramnya tengok Facebook. Orang jalan sana tangkap gambar sini, orang jalan sana, orang cuti pun tahu pun nak boleh, kan? Jadi kita bersyukur dan kita pasrah dan redha, sangka baik dengan apa sahaja keputusan yang diberi. Tutup darurat, sebut darurat, panik satu dunia, satu negara. Itu pun satu hal. Kerana tingkah laku yang tak sewajarnya, maka berlakunya darurat begitu. Kalau tak ada kalut, sama-sama memimpin negara, sama-sama betulkan negara, hal politik letak tepi dulu. Ni dah. Tapi apa nak kata, tanding nanti menang lagi. Itu keadaannya. So pada malam ini insya-Allah kita menyambung bacaan. Saya bukanlah tok guru, saya bukanlah apa, saya sekadar kita nak menyambung. Saya membaca daripada kalam-kalam orang yang terdahulu dan juga orang yang mengarang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi beliau dan bagi kita bersama. Yang salah silap tu datang daripada saya, yang apa sahaja kekurangan datang saya, yang apa sahaja yang baik kita dengar dan kita ikuti. So pada malam ni kita sambung pada pengajian kita, pada bacaan kita indahnya syurga, dahsyatnya neraka. Kita bercerita pasal syurga dan neraka ni sebab apa? Sebab nak bagi ingatan kepada kita. Kalau sebut syurga, sebenarnya kita nak bagi satu motivasi diri untuk beribadah di akhir-akhir, di berbaki, umur yang berbaki. Kita kena sebut selalu umur yang berbaki.
Sebab bila kita sebut umur yang berbaki, kita takkan rasa duduk macam selama-lamanya. Tapi kalau rasa umur aku meningkat, umur aku dia rasa besar, rasa lama hidup dan sebagainya. So kita sebut alhamdulillah umur aku masih ada berbaki. Bila sebut umur kita berbaki, maka kita rasa sebenarnya tunggu masa je. Tunggu masanya. Memang kiamat tu makin habis, tapi kiamat dalam diri kita pun sentiasa habis. Sentiasa habis. Sahabat kita tadi dekat je, bukannya jauh mana, depan MRSM saja. Kita pun tak sangka, benda tak sangka. Macam-macam khilaf ada, kata ngelak babi dah pun dan sebagainya. So orang berhati pun begitu. So ini pun sesuatu yang kita perlu ingat. So kalau sebut syurga, kita anggap ini adalah satu motivasi janji Allah kepada kita, orang yang beriman. Bukan kita masuk, aku dah dapat gelar, tak mesti kan. Sebab orang yang cakap depan belum tentu lagi. Kalau sebut pasal neraka, kita nak pastikan agar kita sentiasa duduk dalam lingkungan rahmat Allah. Kerana kehidupan dunia ini sebenarnya mengejar rahmat Allah. Masuk syurga pun kerana rahmat Allah. Bukan masuk syurga kerana semata-mata ibadah kita dah. Ibadah kita pun kadang-kadang ikhlas, kadang tidak, kadang tambah, kadang kurang, rata-rata banyak bocor-bocor, lompong-lompongnya. Malah kadang-kadang kita dah banyak lama dah, kita ada satu benda yang istiqamah kita buat, sekali kita tersebut seolah-olah kita ada rasa sikit riak dalam diri, habis, hangus semua. Na'udzubillah min zalik. So ini yang kita sangat takut. Sebab manusia di sisi Allah, syurga neraka di sisi Allah ni sangat benda sangat kecil sangatlah di sisi Allah. So nilai dia tu sangat kecil sangat. Kita ni yang rasa besar. So kita sambung pada malam ini. Kita telah masih lagi membicarakan tentang perihal dalam syurga Allah. Kita masuk pada bab iaitu ghilmanun ahlul jannah, budak-budak dan khadam di syurga Allah. Masuk dalam syurga. Dalam syurga ramai budak-budak. Gulam ni budak-budak muda. Kalau tiflu pun kanak-kanak. Kanak-kanak kecil. Gulam dah dewasa sikit. Gulam ahlul jannah, budak-budak dan khadam-khadam dalam syurga. Qala musannif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab menukilkan di dalamnya, qala Allah taala fil Quran al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Surah Tur ayat yang ke-24. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, yang cantik para rupanya, seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya di ahli syurga ni, orang kehidupan dalam syurga ini banyak dalam kehidupan yang sangat cantik, yang tak boleh nak digambarkan dalam mata kepala kita. Apa saja yang difikirkan dari kita. Ma la 'ainur ra'at, apa saja yang kita lihat tu seolah-olah itu bukan lagi. Kita dah diceritakan tentang syurga, tentang hebatnya istananya, apa dan sebagainya. Kita bayangkan itu masih dunia. Kita membayangkan tu tak sampai lagi tahap syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah anak-anak muda ini, maksudnya di dalam syurga ni banyak anak-anak muda yang cantik-cantik. Kalau dulu asrama ni, dia ada satu istilah pada budak-budak, amrod. Apa dia amrod? Budak-budak lelaki yang comel, rupa parah dia. Itu yang merebut angkat, adik angkat dan sebagainya kan. Dia jadi diangkat-angkat lahnya kepit sana mari dan sebagainya kan. Itu ya panggil amrod. Itu kalau asrama-asrama biasa benda tu. Jadi kehidupan dalam syurga apa tu? Dalam maksudnya memainkan anak yang cantik-cantik rupa paras mereka. Seolah-olah ada mutiara di samping mereka yang membuatkan sinar cahaya mereka itu. Wa an Abdullah bin Amr
ma min ahli jannah ahadun illa yas'a alaihi alfun khadim kullu gulamin ala amalin laisa alaihi sahib. Daripada Abdullah bin Amr berkata, setiap ahli syurga itu akan dibantu 1000 orang khadam. Setiap ahli syurga dibantu dengan 1000 orang khadam. Maksudnya kita, kalau ahli syurga, seorang ahli syurga dia ada 1000 khadam dia. 1000 khadam dia. Setiap khadam mempunyai pekerjaan yang tidak sama. 1000 khadam kita, setiap satu tak ada yang sama. Ini seorang potong kuku, seorang cabut bulu rumah, seorang macam apa saja. Apa sahaja. Kita nak gajikan seorang pekerja pun atas dunia ni pun puas-puas kena dengan PKP lah pun, macam-macam nak itu ini dan sebagainya. Kalau pun kerja makan, kedai makan kena cucuk lah apalah, nak jaga orang kerja kita ni sebagainya kan. Ini ahli syurga 1000 orang siap sedia berkhidmat untuk kita sebagai seorang ahli syurga. Doa lah tuan-tuan, ya Allah, jadikanlah orang yang bercakap dan orang yang mendengar ni ahli syurga. Kita dapat nikmat-nikmat itu, ya Allah. Okey, apa sahaja. Dan setiap seorang tu tak ada sama pun pekerjaannya. Kalau kita, kalau tukang sapu, ada 4, 5, 6 orang tukang sapu. Ya. Kalau tukang jaga tukang kebun, ramai tukang kebun. Ini dah. Kalau seorang satu pekerjaan yang berkhidmat untuk seorang ahli syurga Allah. Tak boleh nak bayang. Kita kat rumah pun anak 4, anak 5, anak 3, isteri seorang, ngelabut rasanya. Kita nak minta tolong anak pun 2-3 kali panggil pun belum tentu menyaut. Ya. So ini adalah kehidupan dalam syurga Allah. Seterusnya kita masuk pada tajuk Nisa'ul Lidunya. Al-Mubahasu Salasu wa Salasun, 33 Nisa'ud Dunya, perempuan-perempuan di dunia. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surah Ar-Ra'd, surah ayat yang ke-23 dan 24. Iaitu syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka, sedang malaikat-malaikat pun pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, memberi penghormatan kepada mereka. Lantas berkata, malaikat itu berkata, malaikat jumpa kepada orang-orang ahli syurga ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selawat atau selamat sejahteralah kamu, ditujukan kepada ahli syurga yang ditemui. Selamat sejahteralah kamu berpanjangan di dalam syurga itu disebabkan kesabaran kamu atas muka bumi ini, maka amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Maksudnya ini ungkapan malaikat memberi tabik hormat, respect kepada setiap ahli syurga Allah dengan mengungkapkan masuk pintu jumpa dengan ahli syurga, bagi salamun alaikum fa ni'mat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera lah ke atas kamu yang telah banyak bersabar di atas muka bumi ini. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Maksudnya ini adalah hasil apa yang kamu telah buat, lakukan di atas dunia itu. Maka dapat ucapan, dapat tabik hormat daripada malaikat, ucapan malaikat. Yang ini sebenarnya sabitan kepada ucapan kepada ahli-ahli syurga yang juga adalah syuhada Badar, bukan Badar, Uhud. Dan
antara lain juga apabila kalau kita dapat berkesempatan menziarahi makam syuhada Uhud di Bukit Uhud di Madinah, ya. Ada satu di Bukit di Madinah ni ada satu pinggiran ni, ada satu kawasan syuhada Uhud, disemadikan hampir 70 orang, termasuk salah seorangnya ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ucapan antara kalau kita diberikan peluang untuk Allah ziarah, maka antara lain kita disunatkan ataupun dituntut untuk kita mengungkapkan ungkapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar kepada kawasan makam tu, maksudnya di kawasan makam. Kerana mereka itu adalah syuhada yang jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan itu juga disunatkan. Saya kalau bawa jemaah, memang kita nyatakan di situ, sini Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa orang syuhada yang asalnya mereka ini nak dipindahkan, jasad-jasad mereka ini nak dipindahkan ke Baqi', kawasan perkuburan di Madinah, dihimpunkan kawasan itu. Tapi berlaku peristiwa di mana Bukit Uhud itu bunyi suara seolah-olah mengilai-ngilai untuk agar tidak dibawakan bersama ataupun jasad ini dipindahkan tempat lain, biarlah disemadikan di Bukit Uhud, di kawasan pinggiran Bukit Uhud itu sendiri. Maka sehinggalah sekarang kita boleh lihat dan saksikan kawasan Bukit Uhud itu ada satu kawasan perkuburan syuhada, ahli syurga, orang syuhada, orang syahid di atas muka bumi ini. Maka kita ungkapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu antara ungkapan. Kalau kita ingat, nanti kalau kita berpeluang pergi, kita singgah terziarah dan kita lafazkan salam itu, insya-Allah. Kalau tidak dah balik dah kan? Dah balik. Kalau ikutkan tarikh je, dah balik dah hujung tahun lepas. Apa semuanya Allah yang mengaturkannya. Dia nak bagi yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Kumpul lagi duit. Nampak macam stop je kan. Nampak macam tak bertambah, tak mobil, tak apa nak balik kan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya celah sikit. Sebenarnya Arab Saudi hampir bersedia untuk menerima tetamu-tetamu Allah, jemaah haji dan umrah untuk tahun ini. Mereka telah pun diberikan vaksin. Mereka dah lama dah beli vaksin. Kita hujung bulan 2 baru nak sampai. Mereka beli vaksin dari Arab, negara Arab, 2 negara Arab yang terawal membeli vaksin. Arab Saudi dengan Bahrain. Dan seluruh petugas, saya dah dapat tengok ada satu surat ataupun pengesahan daripada muassasah. Seluruh petugas-petugas Masjidil Haram telah pun diberi vaksin tersebut. Diberi vaksin, so dia dalam tempoh tu dah tempoh 2 bulan. So daripada bulan 1 awal 1 hingga bulan 2. So dia orang bertarget untuk bulan 3 untuk buka kembali pintu untuk visa umrah dan haji. Mereka ini ke arah persiapan umrah bulan Ramadan dan pelaksanaan haji tahun ini. Jadi semua kaki tangan Masjidil Haram, petugas-petugasnya telah pun diberi vaksin. Mereka lebih awal bertindak. Tapi mereka nak tengok kesannya dalam tempoh 2 bulan dia lah. Tengok tempoh 2 bulan. Jadi sebenarnya di sana dah tak jadi masalah. Dia orang dah buka dah. Kalau ikutkan permohonan visa pun dalam sistem pun mereka dah open, dah buka. Ini info daripada travel agent. Tapi kerajaan Malaysia sukar untuk lepaskan. Itu masa itu je. Saya rasa sebab Malaysia susah nak lepaskan. Sana buka sekalipun Malaysia tak dapat. Sebab Malaysia tak apalah. Grup kita ni kita biar dulu, tenang dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Cuma doa banyak, sangka baik dengan Allah Ta'ala, kita akan sampai dan jejak kaki insya-Allah bersama-sama. Seterusnya
itu tadi kita balik tadi assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini ungkapan salam para malaikat ke atas ahli syurga, dasar masuk ke pintu-pintu syurga. Itu ungkapan. Ungkapan ini ada dalam Al-Quran, dinakalkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini fokus, maksudnya kalau kita pergi ke ziarah-ziarah makam syuhada, maka kita lafazkan seolah-olah mengambil sempena malaikat melafazkan ucapan itu kepada para syuhada. Boleh pergi Baqi' pun boleh. Baqi' ni kawasan perkuburan juga boleh kita ungkapkan dengan ungkapan ya. Seterusnya hadis yang seterusnya wa an Anas radhiyallahu anhu anna umma Habibah aw ghairaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah al mar'atu yamutu zawjuha fatatana zawj ba'da zawjan akhar summa yamutu liman hiya qala li ahli sanihima khuluqan kana ma'aha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Ummu Habibah, siapa Ummu Habibah? Salah seorang daripada isteri-isteri Nabi atau yang lainnya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang perempuan yang kematian suaminya kemudian dia bernikah seorang yang lain kemudian meninggal, siapakah akan menjadi suaminya di syurga? Ini pertanyaan sahabat atau Ummu Habibah dan orang lain. Dia kata Ummu Habibah atau ghairaha, selain daripadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hiya qala, ia bagi yang baik akhlaknya ketika bersama dengan dia. Maksudnya suami yang akan menemani seorang isteri masuk dalam syurga adalah di kalangan suami yang baik akhlak. Walaupun dia dah meninggal, ya, isteri kahwin dengan orang lain. Okey, dia kata lepas tu mati je. Maksudnya kalau dia masuk syurga, isteri ini dengan mujadah sebagai masuk syurga, maka dengan siapa? Suami ini boleh ikut sama. Dengan siapa? Ikut siapa? Dia boleh pilih. Maka dia akan mencari suami yang baik akhlaknya terhadap dirinya. Seterusnya kita masuk Al-Muhabahas, membahaskan bab yang ke-34, Al-Ashara Mubashiru bil Jannah, 10 yang diberi berita gembira masuk syurga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah nyatakan terus 10 ahli syurga Allah. Fa'an Abdurrahman bin Auf qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratun fi jannah, Abu Bakar fi jannah. Ini tengok dia tahap 10 orang yang jamin masuk syurga sebab disebut oleh Nabi. Abu Bakar fi jannah, wa Umar fi jannah, wa Utsman fi jannah, wa Ali fi jannah, wa Zubair fi jannah, wa Talhah fi jannah, wa Ibn Auf fi jannah, wa Sa'ad fi jannah, wa Sa'id bin Zaid fi jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fi jannah. Dari Abdurrahman bin Auf berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 yang dijamin masuk syurga yang telah dinyatakan di dalam hadis ini. Pertama, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, dan Ali di syurga, dan Az-Zubair di syurga, dan Talhah di syurga, Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf di syurga, dan Sa'id di syurga, Sa'id bin Zaid di syurga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di syurga. Ini jaminan yang telah dinyatakan secara lisan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan masuk 10 ahli sahabat yang masuk syurga terawal. Yang lain pun masuk ke syurga,
Tapi hak ini yang terawal yang diberi pengesahan penjaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya al-mubahasul khamis wa salasun, bab yang ke-35, fi ghina'i huri'in. Huri'in ini yang telah kita baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina qurrata a'yun, iaitu nyanyian bidadari-bidadari di dalam syurga. Punya nyanyian, ada nyanyian ni. Kitab tulis nyanyian. Wa an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yadkhulul jannah illa jalasa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani minal huril 'ain tughanniyanihi bi ahsani sautin sami'atil jinnu wal ins walaysa bimazamirin syaitan walakin bitahmidillahi wa taqdisihi. Dari Abi Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba yang masuk syurga melainkan akan duduk dia di bahagian kepalanya. Maksudnya setiap orang yang masuk ke syurga di bahagian kepalanya, maksudnya ada di sisinya, bahagian kepala dan bahagian kakinya, dua dari bidadari syurga. Kita cerita 1000 petugas, 1000 orang yang jadi khadam ahli syurga. Hak ni bidadari pula, bukannya seorang, banyak. Seorang duduk di kepala, 2 orang duduk di kaki. Dan apa mereka buat? Menyanyikan dengan sebaik-baik suara untuk didengari. Maksudnya apa? Menghiburkan orang ahli syurga. Menyanyikan dengan sebaik-baik suara yang didengari oleh manusia dan jin. Kalau dia nyanyi tu, dia ungkapkan sesuatu lafaz nyanyi kepada ahli syurga tu, memerdukan ataupun suaranya sedap, seluruh manusia akan, dan jin, bangsa jin akan terbinga ataupun terkesima lah mendengar. Dan bukanlah nyanyian syaitan, bukanlah nyanyian yang hip-hop apa semua. Nak nyanyi ke tak, nak nyanyi ke tak nyanyi, bunyi perkataan macam letak macam nyanyi, cakap tu macam tak, bukan cakap macam-macam hari. So bukanlah nyanyian syaitan, akan tetapi mereka memuji Allah Ta'ala. Maksudnya bermaksud dalam syurga dah, maksudnya hiburan, antara hiburan dalam syurga ialah sebagaimana yang kalau kita dengar ungkapan selawat, salam, nasyid-nasyid yang banyak dengan sebut zikrullah dan sebagainya. Memang dah ada lah di atas dunia ni. Tetapi di dalam syurga bidadari yang nyanyikan. Apatah lagi memang sedap dah, tak payah pakai sound check, sound yang sedap dah semua kan. Dengan suara dia yang tu sahaja telah, itu adalah sebagai hiburan bidadari kepada semua ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya kita tengok, kita baca je ni untuk motivasi kita. Bab ziarah, menziarahi dan kenderaan ahli syurga. Qala Allah Ta'ala فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُونَ أَإِنَّكَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلعوا فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو
fawzun 'azim. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Surah As-Saffat, surah 50, ayat 50 hingga 61. Qala Allah Subhanahu wa taala, telah berkata Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ini, fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanyaan. Ingat, kita dah bincang sebelum, kita dah pernah dengar sebelum ini, ahli syurga, apa sahaja yang dia lakukan di atas muka bumi, itulah juga yang akan dilakukan di atas dalam syurga. Kalaulah dia ahli syurga ini, dia suka kepada, ialah dia suka berkomunikasi, bersembang dengan kawan-kawan dia dan sebagainya, maka di dalam syurga pun dia akan cari-cari orang yang bersembang dengan dia dan sebagainya. Dia akan cerita. Kalau dia cerita, suka cerita pasal bola, dalam syurga pun cerita pasal bola. Kalau dia cerita pasal apa, semua dia akan cerita. Kan? Maka di sini maksudnya keadaan orang ahli syurga ni, dia akan cari-cari dan dia akan lakukan apa yang sentiasa dia suka dilakukan di atas bumi ni. Bukan bermaksud orang yang menyembang kedai kopi tu tak masuk syurga dah. Dia ada peluang masuk syurga sebab jaga ibadah. Dan sebab orang, kita manusia memang ada hak untuk bersembang, berhibur. Dia ada hak, semua ada. Tapi ikutlah syariat. Jangan sembang melabun sampai 2 waktu tolak ni sekali kan. Dahlah asar hujung, maghrib lepas sampai isyak baru balik. Itu melampau kan. Jadi bermaksud apa sahaja. Ya, apa sahaja. Kalau dia minat mancing dalam atas dunia ni, masuk syurga Allah Ta'ala, dia memang juga akan sembang cerita pasal pancing itu, joran inilah, apa mission itu, apa sebagainya, semua akan cerita. Wa qala qailu minhum inni kana li qarin. Seorang di antara bertanya, sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan yang menemplak aku. Dia ada, maksud ni kadang-kadang dia teringat, ada yang orang menemplak aku. Yaqulu la inna laka minal musaddiqin. Katanya, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benar kebangkitan orang-orang yang mati pada hari akhirat? Aiza mitna wa kunna turaba wa izama ainna lamadinun. Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas apa yang telah dilakukan? Ini pertikaian, soalan pertikaian, macam tak apa nak senang. Ada ke mati, ada ke hidup mula ni kan. Kita ni kalau dah mati udah lah tu kan. Tapi ini orang yang tak percaya akan hari akhirat, hari kebangkitan. Qala hal antum muttali'un. Setelah menceritakan perihal rakannya itu, kata, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang ingkar itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang julang menjulang. Yang ahli syurga diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari kawan-kawan dia, melihat apa yang berlaku pada kawan-kawannya, apa nasib kawan-kawannya. Sama ada nasib dia kawan itu dalam syurga, maka dia dapatlah dia komunikasi dengan syurga. Tapi Allah Ta'ala bagi juga peluang. Dia nak lihat kawan dia, rupanya kawannya dalam neraka. Dia akan diperlihatkan kepada kawannya bahawa dia di dalam neraka. Itu kita risau, kita kawan-kawan, tiba-tiba jumpa kawan-kawan cari kita dalam syurga, tak jumpa, dia nampak kita dalam neraka. Itu pasal kita tengok ada sebenarnya hadis lama dah bicara benda tu. Tapi bila dilagukan, dinasyidkan, baru orang tertanya-tanya. Kan tajuk nasyid yang tengah sebelum ni talk, saya pun suka dengar. Carilah aku di neraka andainya aku tak jumpa di syurga. Kan? Dia carilah lagu tu, lagu Fazli yang sedap. Yalah, maksudnya carilah aku di neraka andai aku tak jumpa dia, tidak ada dalam syurga. Bermaksud apa?
sifat ahli syurga ini yang berkawan dan sebagainya, dia akan cari-cari. Tapi apa yang kita minta, ya Allah, kalaulah aku ni dalam neraka, kita minta kawan kita itu tarik kita masuk dalam syurga. Tapi macam mana kita nak dapat syafaat kawan seumpama itu? Pernah saya bincangkan ataupun kita bicara kongsikan sebelum ni. Kita ada satu lagi selain daripada kita ada syafaat Al-Quran, kita ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nak masuk syurga. Selain daripada rahmat Allah, dan satu lagi ialah syafaat daripada malaikat. Maksudnya malaikat memberi pengesahan kepada kita. Macam mana nak dapat syafaat daripada malaikat ni? Maksudnya pengesahan daripada malaikat ni. Malaikat ni kan selalu mendengar rintihan kita. Allah mendengar, malaikat mendengar doa-doa kita. Maka apa yang patut kita lakukan atau kita selalu lakukan ialah kita mendoakan sahabat-sahabat kita. Dan kita akan diberi peluang masuk syurga dengan itu oleh maksudnya dengan merekomenkan, malaikat merekomenkan pada Allah untuk masukkan kita kerana kita sentiasa doakan sahabat. Berkat doa kita, sahabat kita masuk syurga. Kita ni silap-silap tersangkut, maka diberikan peluang itu pada kita oleh Allah untuk masuk syurga, ikut serta sahabat kita berdasarkan doa. Tapi syarat kita jangan cerita pada kawan kita, aku doa lah. Kamu tahu aku malam tadi tahajud, aku doa kan Cikgu Zul. Cikgu Zul kawan aku doa tak. Dia doa dengan kawan ni, doa dengan jiran, doa dengan tak payah cerita. Tak payah cerita. Tak perlu yang kita ceritakan. Maka sebab malaikat tahu, Allah tahu dan sebagainya. So ini yang dia kata, maksudnya dia cari-cari kawan, Allah bagi keizinan dapat cari. Yang dekat syurga dia boleh dapat sembang. Tapi dia berikan penggambaran bahawa ada kawan masuk neraka, dia tengok duduk di tengah-tengah neraka dan sebagainya. Alhamdulillah min zalik. Okey. Seterusnya ayat ayat yang 56. Qala tallahi in kidta laturdi. Ia pun menemplak dengan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan. Walaula ni'matu rabbi lakunta minal mukhdarin. Dan kalaulah engkau disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk, nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Ayat 58. Afama nahanu bimayyitin. Kemudian ia berkata kepada rakannya yang sedang menikmati kesenangan di dalam syurga bersama, bukankah kita setelah mendapat nikmat-nikmat ini, kita akan mati lagi selain daripada kematian yang kita dahulu, dan kita juga tidak akan terkena siksa. Ayat 59. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Sesungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benarnya pendapatan dan kemenangan yang besar. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk memperolehi kejayaan yang seperti inilah adalah orang-orang yang beramal, melakukan amal, usahanya yang bersungguh-sungguh atas dunia. Amal ibadah dengan bersungguh-sungguh untuk dapat kecapi syurga rahmat Allah dan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dari segi membicarakan tentang hal dunia ini akan memberikan gambaran yang terbaik, motivasi terbaik untuk kita bersama, dan yang paling penting senjata kita ialah doa dan ibadah secara ikhlas. Mudah-mudahan diri kita, saya yang bercakap atau tuan-tuan yang mendengar akan mampu untuk dapat beramal, memberikan kekuatan sesamanya dengan beribadah secara berjemaah. Itu adalah sesuatu yang penuh dengan rahmat. Maka kita gunakanlah manfaat untuk beribadah di rumah Allah, berikan teguran yang terbaik, berikan doa juga kepada jiran-jiran yang kita sedang diuji. Kita sedang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Sahabat-sahabat kita di luar sana pun juga sedang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Maka kita sama-sama ingat
agar sentiasa kita dan mereka akan hadir bersama, berjemaah bersama kita insya-Allah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan beri manfaat kepada saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan yang salah itu datang daripada kesalahan saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.